Bayangkan kalau saya cakap kepada Anda sekarang bahwa politik Sabah semakin panas dengan satu drama besar yang mungkin akan mengubah senario PRN17 nanti. Inilah kisah penuh kontroversi tentang Datuk Syahelmi Yahya, seorang tokoh politik yang kini menjadi rebutan antara dua kamp. Dan lebih mengejutkan, Ketua Menteri Sabah sendiri, Datuk Seri Haji Jinor, secara terbuka memberikan hint bahwa Syahelmi mungkin bertanding semula, tetapi kali ini di bawah tiket Gabungan Rakyat Sabah GRS. Macam mana itu? Seorang yang digantung 6 tahun oleh UMNO tetapi masih disanjung sebagai calon berpotensi menang besar oleh Haji J. Inilah yang kita ingin bongkarkan dalam video kali ini. Mari kita rewind sedikit. Syahelmi ini bukan calang-calang orangnya. Dia adalah timbalan Ketua Menteri Sabah, ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Keramat, dan juga ahli Parlimen Putatan. Tetapi selepas krisis politik pada Januari 2023, beliau membuat keputusan berani dengan menolak arahan UMNO yang mahu tarik balik sokongan kepada kerajaan Haji J. Tindakan ini dianggap sebagai pengkhianatan oleh partinya sendiri, menyebabkan beliau bersama beberapa lagi digantung selama 6 tahun. UMNO Sabah di bawah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin sudah berkali-kali menegaskan bahwa Syahelmi dan kumpulan rebel itu tidak akan diberi peluang lagi di bawah payung Barisan Nasional. Namun di sebalik hukuman itu, Haji J nampaknya melihat sesuatu yang berbeza. Dalam satu majlis di Putatan pada 17 Ogos yang lalu, apabila ditanya tentang status Syahelmi, beliau dengan ringkas tetapi penuh makna menjawab, dia akan bersama Siurang. Siurang itu maksudnya apa? Siurang itu maksudnya kalau dalam bahasa Sabah, kami. Secara ringkas tetapi cukup untuk mencetuskan gempar. Kenapa? Sebab kenyataan itu memberi gambaran jelas bahwa GRS mungkin membuka pintu untuk Syahelmi terus kekal relevan dalam politik Sabah. Malah Haji J tambah lagi bahwa Syahelmi pasti akan menang semula jika bertanding karena beliau adalah wakil rakyat yang rajin turun padang dan dikenali ramai. Kalau kita tengok pada rekod, memang ada kebenarannya. Syahelmi sebelum ini berjaya menawan hati pengundi di Putatan dan Tanjung Keramat karena pendekatannya yang lebih mesra rakyat. Tetapi persoalan besar ialah bagaimana kedudukannya sekarang di bawah undang-undang anti lompat parti. Kalau dia bertanding semula di bawah tiket GRS, bermakna dia kena lepaskan kursi parlimennya di Putatan yang dimenanginya atas tiket Barisan Nasional. Jadi langkah ini bukan sekadar soal survival politik Syahelmi, tetapi juga satu percaturan besar yang boleh menjejaskan keseimbangan kuasa di Sabah. Lebih menarik, Syahelmi sendiri mengaku dia belum dipanggil ataupun diberi taklimat rasmi tentang kerusi yang akan ditandingi. Katanya pengumuman mengenai agihan kerusi adalah hak kepimpinan parti, tapi dalam masa yang sama, beliau akui sentiasa mengikuti perkembangan politik negeri dengan rapat. Itu jelas menunjukkan walaupun digantung UMNO, Syahelmi masih aktif membaca percaturan kuasa dan tidak mahu terpinggir. Sekarang mari kita masuk ke bahagian yang lebih kontroversi. Kenapa Haji J begitu yakin mahu menyelamatkan Syahelmi? Adakah ini strategi politik untuk melemahkan UMNO Sabah? Jangan lupa, hubungan Haji J dengan Bung Mokhtar memang sudah lama tegang, terutamanya selepas UMNO coba jatuhkan kerajaan GRS pada awal 2023. Ramai pemerhati politik melihat tindakan Haji J memeluk Syahelmi ini sebagai isyarat bahwa GRS mahu terus menolak dominasi UMNO dan sebaliknya membina blok politik sendiri yang lebih kukuh. Dengan kata lain, Syahelmi dijadikan simbol pemberontakan terhadap arahan pusat UMNO.
Tambahan pula, jika kita imbas laporan sebelum ini, Bung Mokhtar pernah dengan lantang menyatakan bahwa mereka tidak akan sekali-kali menurunkan calon yang melanggar arahan parti. Jadi bayangkan, apa jadi kalau Syahilmi benar-benar bertanding atas tiket GRS dan menang besar? Bukankah ini akan menjadi tamparan hebat kepada Bung Mokhtar dan juga UMNO Sabah? Ia seolah-olah menunjukkan bahwa pengundi lebih memihak kepada personality dan kerja buat seorang calon, bukannya label parti semata-mata. Sekarang mari kita lontarkan satu persoalan kontroversi untuk penonton semua. Adakah tindakan Haji G ini sekadar mahu tambah kekuatan GRS atau sebenarnya strategi yang licik untuk mematikan pengaruh UMNO di Sabah? Kalau kita analisis lebih dalam, langkah ini boleh memberi kesan yang berganda. Yang pertama, ia melemahkan keyakinan ahli UMNO sendiri terhadap kepimpinan Bung Mokhtar. Yang kedua, ia memberikan mesej kepada pengundi bahwa GRS adalah platform yang lebih inklusif yang sanggup menerima siapa sahaja yang mampu membawa kemenangan, walaupun mereka adalah bekas musuh. Tetapi mari kita fikirkan pula dari sisi yang lain. Adakah wajar seseorang yang sudah melanggar arahan partinya digantung, kemudian diberi pula laluan mudah untuk bertanding semula? Apakah message yang kita hantar kepada rakyat bahwa kesetiaan kepada parti tidak penting asalkan Anda populer dan boleh menang? Inilah dilema besar dalam politik Sabah yang penuh dengan percaturan dan strategi kuasa. Dan rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak Anda semua untuk fikir sejenak. Jika Anda pengundi di Putatan ataupun Tanjung Keramat, adakah Anda akan terus pilih Syahilmi karena dia seorang yang bekerja untuk rakyat, ataupun Anda rasa pengkhianatan kepada parti adalah sesuatu yang tidak boleh diterima? Ini soalan yang pasti memecahkan undi dan membuka ruang perdebatan hangat. Jadi, apa kata Anda? Dan lebih jauh lagi, langkah Haji G ini mungkin jadi presiden. Kalau GRS berjaya dengan formula ambil yang populer, tolak yang bermasalah dalam parti asal, jangan terkejut kalau kita akan lihat lebih ramai tokoh politik yang berani menentang arahan parti semata-mata karena mereka tahu masih ada jalan selamat di GRS. Ini boleh mengubah lanskap politik Sabah sepenuhnya. Jadi penonton sekalian, sahabat-sahabat semua, adakah Anda melihat langkah ini sebagai satu tindakan bijak Haji G untuk memperkukuhkan GRS, ataupun sebenarnya satu permainan yang berbahaya yang boleh menggugat integriti politik Sabah? Komen Anda sangat penting karena inilah yang sedang menjadi buah mulut di seluruh Sabah sekarang. Dan akhirnya sahabat-sahabat semua, jangan lupa politik Sabah ini penuh dengan kejutan. Hari ini nampak Syahilmi bersama Haji G. Esok siapa tahu mungkin ada lagi tokoh lain yang akan lompat ke kapal GRS. Yang pasti PRN17 bukan sekadar tentang siapa menang ataupun kalah, tetapi tentang siapa sebenarnya yang menguasai naratif politik Sabah. Kalau Anda rasa isu ini panas, jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe supaya lebih ramai dapat dengar pendedahan ini. Karena politik Sabah kali ini bukan sekadar drama. Ia adalah penentuan kuasa yang penuh dengan plot twist. Soalannya sekarang, adakah GRS sedang mencatur masa depan Sabah atau hanya bermain api yang akhirnya boleh membakar diri sendiri? Anda tentukan jawabannya. Baiklah sahabat-sahabat semua, salam sejahtera semua, salam reformasi dan salam perjuangan. Kita jumpa lagi di dalam episode yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih semua.